paparan nampak paparan? Slide Nampak. nampak nampak Okey, dah lama kita tinggal ni. So dah ada jadual tetap ni sekarang. Kita akan follow ikut jadual ni lah. Okey, sekarang kita berada pada bab 7, asid, base dan garam. Okey, jadi kita dah tengok semua sifat asid. Okey. Peranan air dan skala pH, kekuatan asid dan alkali, kepekatan dan pengiraan NMV per 1000, penyediaan larutan piawai, penetralan, kaedah penetralan iaitu pentitratan. Okey, dan kita masuk bab garam sebelum PKP hari itu. Okey, jadi kita tengok balik maksud apakah garam. Okey, so kena study balik lah Okay. Ini hablur dan kegunaan dalam kehidupan seharian untuk garam. Okey, contoh garam. Okey, so semua ni kita dah tengok dalam modul awak pun ada. Okey, kita ulang balik sedikit untuk penyediaan garam. Okey, so ada dua jenis garam kan, garam larut dengan garam tak larut. Okey. Jadi penyediaan garam larut ada dua pula Kita tengok modul hari itu. Ada dua. Satu kategori anak. Kategori garam larut anak iaitu garam amonium, natrium dan kalium. Manakala selain daripada garam anak ada juga kaedah dia. Okey. Okey, ketelarutan garam cikgu dah ajar tips kaedah Najib. Okey. So ini kita tengok balik penyediaan garam untuk kategori anak. Mana dia ni? Ini dia. Kita tengok ringkasan. Okey, kita tengok ringkasan dia. Okey, kategori anak. Tindak balas penetralan asid dan alkali. Kita dah tengok hari itu. Okey, tak anak maksudnya bukan kategori amonium, bukan kategori natrium, bukan kategori kalium. So, kita tindak balaskan antara asid dan juga logam oksida dan juga logam karbonat yang mana kita dah tengok sebelum PKP hari itu. Dan hari ini kita tak cover lagi kan garam tak terlarutkan. Tapi rasanya dah. Tapi kita ulang balik garam tak terlarut. Kita namakan tindak balas penguraian ganda 2. Apa maksud penguraian ganda 2? 2 larutan ditambahkan ditindak balaskan. Ditindak balaskan menjadi satu larutan tak larut. Satu larutan garam yang tak larut. Okey. Itu tindak balas penguraian ganda 2. Okey. Ini dia. Contoh sekarang kita nak menyediakan garam barium sulfat. Kalau tengok kaedah Najib tu, bawah sulfat. Okey, bawah sulfat. Barium adalah tak larut. Barium sulfat tak larut. Okey, tengok balik kaedah Najib. Ingat balik kaedah Najib yang cikgu ajar itu. Kaedah Najib. Okey, so barium sulfat tak larut. Jadi, untuk penyediaan garamnya, kita gunakan tindak balas penguraian ganda 2. Atau nama lain bagi tindak balas penguraian ganda 2 adalah pembedakan. Precipitation, pembedakan. Jadi apa yang berlaku, kita tambahkan 2 garam larut. Jadi ini larut, ini larut. Anak natrium semua larut. Klorida, barium klorida larut, barium sulfat tak larut. Jadi kat situ apa yang terjadi samaan kimianya?
Okey. Barium klorida ditindakbalaskan natrium nitrat. Awak just cross saja. Barium asalnya dengan klorida, cross pula dengan sulfate. Okey. Jangan ambil natrium. So positif partner dengan negatif. Ini negatif, ini positif. Ini positif, ini negatif kan ionnya. Jadi barium akan cross. Asalnya dengan klorida, dia cross, cara nak ingat kan. So barium sulfate, okay, dan juga natrium klorida. So hasilnya akan ada satu yang larut, satu ni tak larut. Awak tengok balik kaedah Najib. Kaedah Najib kaedah nak ingat. Bawah sulfate, barium sulfate adalah tak larut. Okay. So itu adalah tindak balas penguraian ganda 2 yang mana hasil tindak balas dua larutan garam yang larut tadi ia akan menghasilkan satu mendakan, iaitu mendakan garam tak larut. So kat sini calcium barium sulfate. Dia punya step campurkan kedua-dua lautan garam yang larut tadi, kena kacau. Ini sepatutnya ada kacau. Kacau. So bila dah ada mendakan barium sulfate, so fungsi penurasan ini kita nak asingkan mendakan dengan larutan NaCl. Ni ada dua kan. NaCl dengan mendakan. Jadi kita nak asingkan dengan menggunakan menggunakan penurasan, kaedah penurasan. So bilas dengan air suling, mendakan inilah yang kita nak. Okay. So kita keringkan di antara dua kertas turas. So itu adalah penyedar garam tak larut. So persamaan ion, macam mana nak tulis persamaan ion? Kita pecahkan. Okey, kita pecahkan. Okey, barium adalah 2+. Hanya boleh pecahkan garam larut saja. Okey, dengan Na+, Na ada 2. Sulfate. Dan jadi barium sulfate tak boleh pecahkan sebab dia tak larut. Tambah 2 Na. Tambah 2 Cl. Okey. Jadi persamaan ion ni kita potong persamaan ion yang sama. Kiri kanan. Awak tengok kat sini ada Na, ada Na. Okey. So ini dinamakan spectator ion. Ion yang pemerhati. Spectator ion. So kita potong. Apa lagi yang sama? Klorida, barium, klorida 2 sini, ion klorida 2. So ini pun ada, so kita potong. Okey, jadi yang tinggal hanyalah barium 2+ tambah ion sulfate menjadi barium sulfate. So itu persamaan ion, persamaan yang menunjukkan ion-ion yang berubah. Okey, so awak akan belajar dalam redox nanti, kiraan dia, kiraan perubahan nombor peroksidan. Okey. Kita akan masuk kepada analisis kualitatif. Okay. So kita dalam modul awak, kita tengok kat sini, dah selesai sini dah selesai untuk penyedar garam tak larut. Okay, latihan tu pastikan buat, nanti kita akan bincang lain. Kita nak habiskan silibus dulu. Ini pun cikgu akan share nanti. Okay. So kita masuk kepada garam. Tindakan haba ke atas garam. Okay. So apa itu tindakan haba? Okay. So sebenarnya itu adalah analisis kualitatif. Sebelum ni awak kira-kira ni kita panggil kuantitatif. Kuantitatif pengiraan. Jadi kita sekarang nak melihat analisis
kualitatif. Maksudnya kita lihat dari segi kualiti. Sekejap buka. Berapa orang dah ada ni? Ada yang masuk. Nazran. Lain kali guna akaun MOE. Kalau tak ada akaun MOE, tak lupa ke rujuk guru kelas. Ada lagi tadi siapa nak masuk. Cikgu bila dah on presentation, susah sikit nak accept tu, tak nampak. Mana dia pergi? Oh, ni analisis kualitatif. Okay. So sekarang kesan haba tu sebenarnya analisis kualitatif. Kita lihat dulu secara ringkasnya, apakah maksud analisis kualitatif tu. So analisis kualitatif ni digunakan untuk menentukan identiti sesuatu bahan dalam sebatian. Sebab kebaikan garam, dia berwarna putih. Jadi bila garam tu berwarna putih, awak tak dapat nyatakan sama ada garam, ada ion natrium ke, ada ion plumbum ke, ada ion magnesium ke. Sebab kita hanya lihat secara visual putih, maka kita tak dapat tentukan apakah dia punya komposisi, ion-ion apakah yang membentuk garam tersebut. Jadi analisis kualitatif garam ni berfungsi untuk menentukan identiti sesuatu bahan dalam sebatian tadi. Okay. So langkah-langkah yang perlu diambil dalam mengenal pasti anion, charge negatif dan cation, charge positif dalam suatu garam adalah mula-mula kita perhatikan ke atas sifat fizik garam. So sifat fizikal kita tengok secara fizikal, secara pemerhatian. Apa yang kita nak perhatikan? Yang pertama, tindakan haba ke atas garam. Yang pertama tadi pemerhatian ke atas sifat fizik ni. Sifat fizik ni warna, ketelarutan, itu sifat fizik. Lepas tu kalau tak dapat selesai, contoh pemerhatian kita ada 2 garam kan. Diberi 2 garam, satu pack ni, garam A, garam B. Dua-dua berwarna putih. So sekarang melihat kepada fizikal dia berwarna putih dan keadaan serbuk yang akan sama, kita tak tahu apakah garam itu. Kita tak tahu ion apa yang ada dalam garam A dan garam B. Jadi kat sini kita tak dapat kenal pasti. Jadi tak dapat kenal pasti. Jadi kita proceed kepada step kedua, kita perhatikan tindakan haba. Apa maksud tindakan haba? Kita panaskan. Okey, kita panaskan. Okey, kita panaskan kedua-dua garam tersebut. Kita lihat pemerhatian gas dari segi gas, perubahan warna, so daripada situ ada beberapa garam boleh dikenal pasti melalui kaedah tindakan haba. Okey. Andai kata tak dapat selesai juga pemerhatian melalui tindakan haba, kita lihat ujian khas bagi cation dan anion. Kita masukkan bahan kimia garam tersebut, bahan kimia ke dalam garam tersebut, tengok apa hasilnya. So kat situ banyak garam yang dapat dikenal pasti. Andai kata tak boleh juga, ujian pengesahan bagi anion dan cation. Okay. So kita lihat pemerhatian ke atas sifat fizik garam. Okay, jadi keadaan fizik garam kita boleh tengok keadaan fizikal dari segi bentuk, warna dan ketelarutan dalam air. So ini kaedah Najib. So pastikan awak dah hafal kaedah tu atau apa-apa saja kaedah, termasuklah kaedah yang cikgu tunjuk itu. Ingat dah beaker tu kan. Nanti ulang balik lah dalam tengok balik nota awak.
Okay, so ini kita tengok warna dulu. Okay, so awak perhatikan kalau garam yang mengandungi ion kalsium, magnesium, aluminium dan plumbum, warna garam itu putih. Dan bila dilarutkan dalam air, tidak berwarna. Jadi masalahnya kat sini kita tak dapat nak tentukan adakah ion kalsium, adakah ion magnesium, aluminium ke ataupun plumbum. Jadi kat situlah fungsi yang step seterusnya tu. Kaedah tindakan haba. Okey, yang ni special sikit. Zinc oxide bila dipanaskan dia warna kuning. So bila dipanaskan ada warna kuning, dia adalah zinc oxide lah. Okey, dan larutan aqueous maksudnya tak larut bila dimasukkan dalam air sebab zinc oxide adalah base yang tak larut. Okey, garam kuprum 2. Kalau ada ion kuprum 2, okey, kuprum dan karbonat dia akan berwarna hijau. Kuprum 2 dalam karbonat dia berwarna hijau, kuprum sulfate, kuprum nitrat berwarna biru, manakala kuprum oksida yang cikgu dah tunjuk hari itu berwarna hitam macam serbuk kopi tu. Okey, dan ketelarutan dia tak larut untuk kuprum karbonat. Ingat, semua garam karbonat tak larut kecuali garam anak. Kuprum oksida tak larut. Okey, base yang tak larut. Okey, kemudian kita ada garam ferrum 2 berwarna hijau dan kalau dilarut dalam air, bila dilarutkan dalam air berwarna hijau juga. Kalau ferrum 3 dia akan berwarna perang. Dalam larutan aqueous dia akan menjadi kuning keperangan. Maksudnya perang dia tu ada warna kuning-kuning sikit. Tapi kalau awak jawab perang saja pun diterima. Okey, tengok balik. Ferrum 2 hijau, ferrum 3 perang. Dan plumbum oxide dengan zinc oxide ni special. Zinc kuda putih, cari ingat. Zinc kuda putih. Maksudnya zinc oxide warna kuning apabila dipanaskan, putih apabila sejuk. Tu cikgu ada nampak dalam buku nota hari tu. Cari ingat. Plumbum oxide warna perang bila panas, kuning apabila sejuk. Manakala tak larut dalam air. Okey, ini kita nak ingat tengok ujian tindakan haba dulu kan. Kita nak tengok tindakan haba ke atas garam. Alright. Garam apabila dipanaskan, dia akan terurai menghasilkan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan kimia tertentu. Ia akan menyebabkan garam mengalami perubahan warna, membebaskan wap air H2O dan juga menghasilkan gas. Okey, warna, menghasilkan air dan juga gas. Okey, so kat sini kalau kita lihat garam karbonat apabila dipanaskan dia bebaskan CO2. Sebab apa? Karbonat CO3 tu minus kan? So bila CO3 minus, gas terbebas CO2. Mudah ingat. Kalau nitrat adalah NO3 minus. Gas yang terbentuk ni negatif tak ada. NO2. So CO3 2 minus bebas CO2. NO3 minus bebas NO2. Dia apa tu? Seakan-akan kan CO3, CO2, NO3, NO2. Okey, cuma ada pengecualian untuk garam karbonat yang tak terurai iaitu natrium karbonat dan kalium. Garam-garam karbonat lain dia akan membebaskan gas karbon dioksida. Okey, so ada dua yang tak bebaskan gas karbon dioksida iaitu garam natrium karbonat dan kalium karbonat. So itu kena hafal lah. So cabaran untuk analisis kualitatif ni banyak menghafal. Alright. Okey. Seterusnya garam nitrat. Terurai apabila dipanaskan dan membebaskan gas O2. Selain pada NO2, ada juga gas oksigen. Jadi bila kita panaskan, awak tengok ada gas terhasil. NO2, CO2
NO2, sorry. CO2 dan O2 dua-dua gas tak berwarna. Jadi macam mana nak tahu gas tersebut gas apa? Ada ujian gas. Okey, sekarang awak kena faham dulu garam karbonat dipanaskan hasilkan karbon dioksida kecuali natrium karbonat dan juga kalium karbonat. Manakala garam nitrat terurai menghasilkan gas nitrogen dioksida dan juga gas oksigen. Okey, pendek saja situ. Kita tengok slide satu lagi. Okey. Kita tengok slide ni pula. Okey, so dalam slide ni menunjukkan ujian gas dulu So cerita tadi garam bila dipanaskan menghasilkan gas kan. Jadi kita kena uji gas-gas tersebut. So untuk tahu gas apakah itu. Jadi kalau gas oksigen kita ujikan dengan kayu uji berbara. Okey, so ini ujian gas untuk O2 oksigen kita letakkan kayu uji berbara. Kalau kayu uji berbara itu menyala, itu adalah gas oksigen. Okey, ini dia punya step nak hasilkan gas. Okey, kita untuk hasilkan gas, contoh zinc dengan asid kan. Zinc dengan asid tindak balas sifat asid ada hasilkan H2. Itu ujian ni dia nak hasilkan gas hidrogen. Tapi untuk menguji, so step dia diuji dengan kayu uji berbara. Kalau hidrogen, kayu uji bernyala. Diuji dengan kayu uji bernyala, halakan pada muncung tabung uji. So pemerhatian, so bila sebut ujian mesti ada pemerhatian. Jadi pemerhatian kat sini, kayu uji berbara akan menyala. Manakala kalau yang hidrogen, kayu uji yang bernyala akan bunyi pop, pop dan terpadam. Bunyi pop terhasil dan nyalaan padam. Kena bagi tahu cara dan pemerhatian. So untuk hidrogen, kita uji kayu uji bernyala, halakan, letakkan kayu uji bernyala di mulut, di mulut mulut tabung uji. So pemerhatian dia, bunyi pop terhasil dan nyalaan akan padam. CO2 pula, yang satu ni awak tak payah tengok lagi sebab ini nak hasilkan gas yang kita nak uji tu. Kita nak fokus pada cara dia. So cara untuk menguji karbon dioksida, awak dah tahu kita uji dengan air, kapur pemerhatiannya keruh. Okay. Lepas tu kalau NH3, amonia. Okay, amonia kita tengok dengan menggunakan kertas limus merah lembap. Okay, so sebab amonia ni gas beralkali. Jadi kalau merah lembap ini bertukar kepada biru, okay, itu adalah gas yang beralkali lah. Okay, so ada lagi ujian-ujian kat sini. Okay. Right, kita ulang balik tadi. Dari segi sini pula. Dari tengok slide ini pula garam karbonat, garam nitrat. Okay. So kalau kita lihat kat situ cara ujian ini dilakukan, kita panaskan garam karbonat itu, dia so salur penghantar ni akan menghasilkan gas, menghasilkan pula akan menjadi laluan gas yang terhasil.
Jadi kalau awak tengok air kapur je, air kapur tadi untuk test CO2 kan. Jadi karbonat ada CO3. Bila dipanaskan, dia akan menghasilkan CO2 tadi kan. CO2 akan masuk ke salur penghantar. Jadi air kapur akan bertukar jadi keruh. Okey, itu garam karbonat. Kecuali apa tadi? Kecuali natrium dan kalium. Garam karbonat lain dia akan menghasilkan karbon dioksida. Garam nitrat. Okey. Garam nitrat dia akan menghasilkan NO3 kan. Akan menghasilkan gas NO2, nitrogen dioksida. Jadi nitrogen dioksida adalah bersifat asid. Okey, jadi bila bersifat asid, dia akan menukarkan biru lembap tadi kepada merah. Dan sini ada kayu uji berbara. Kayu uji berbara tadi nak test apa? Oksigen. Jadi garam nitrat ada dua gas. NO2 dan O2. Jadi cabaran dalam bab garam ni, khususnya analisis kualitatif ni adalah menghafal. Tapi insyaAllah nanti kalau ada tips-tips yang memudahkan untuk kita hafal, cikgu akan share lah. Ada beberapa tips yang cikgu akan share kemudian. Sekarang kita tengok kaedah dia je. Macam mana gas yang terhasil, kita nak uji macam mana. Okey, kita ulang balik tadi. Kesimpulannya, garam karbonat, X ni maksudnya cation yang kita tak tahulah. Tak tahu. Sekarang kita nak uji anion dengan menggunakan kesan haba. So ada dua, garam karbonat dan garam nitrat. Jadi ni CO2. So ada gas, ni gas lah. Ini logam oksida. Logam oksida juga ada pemerhatian dia. Sekarang kita nak fokus kepada gas. Nak cerita pasal gas. Juga ada logam oksida. Okey. So ini gas. Ini gas. Ada dua jenis gas. So kedua-duanya menghasilkan logam oksida dan gas. Garam karbonat hanya satu gas, CO2. Dan garam nitrat ada dua gas, nitrogen dioksida dan oksigen. Okey. So kalau garam sulfat dan klorida, hanya sebahagian saja yang akan menunjukkan tindak balas dengan pemanasan. So kalau garam sulfat, zinc sulfat, dia akan menghasilkan, tengok sulfat, so gas dia adalah SO3. Dia macam tolak satu kan kalau perasan. Kalau SO4, SO3. Kalau tadi CO3 jadi CO2. Okay. Kalau NO3 minus jadi NO2 tadi. Ferrum sulfate. Tadi zinc sulfate hanya hasilkan sulfur trioksida. Ada 3. Manakala ferrum sulfate ada 2 pula gas. Satu gas sulfur dioksida. Satu lagi gas sulfur trioksida. Okey, so perhatikan garam-garam yang dipanaskan ni memang dia akan hasilkan logam oksida. Okey. So logam oksida ni bergantung kepada ion positif ni. Sebab ni ferrum, jadi ferrum oksida. Sini zinc, zinc oksida. Okey. Cuma nak hafal sekarang gas. Okey, amonium klorida. Amonium adalah ion NH4. So gas yang mudah nak ingat, NH3. Awak perhatikan semua gas tadi daripada dia akan berkurang satu kan. Yang belakang tu, sebelah kanan. Cara nak ingat lah. NH4 awak lupa dah apa dah gas-gas ni. NH4 paling habis NH3. Okay, SO4 gas paling habis adalah SO3 dan SO2. Macam tu lah lebih kurang. Kalau gas ion karbonat CO3.
CO2, gas karbon dioksida. Cara nak ingatlah. Okey. Jadi kita cuba tengok modul. Okey. So dalam modul awak ni pun dah cukup bagus lah. Okey. So berapa jenis garam tu urai tadi kan. Apabila dipanaskan, so memang akan hasilkan warna biru. Oksida logam kan. Dan juga gas. So gas tadi kena hafal. So ini adalah pemerhatian untuk gas-gas. Kalau hasilkan wasap perang, okay, so kemungkinan gas nitrogen dioksida. Okay, sebab ada lagi gas bromin kalau tak silap berwarna perang juga. Jadi kat sini kita uji juga dengan limus biru lembab. Jadi kalau bertukar kepada merah itu menunjukkan NO2. So ini awak kena hafal. Okay. So kita tadi dalam slide kan. Dalam slide nitrogen dioksida dihasilkan apabila garam nitrat. Ingat balik tadi nitrat. Gas paling hampir adalah nitrat. NO2. Ni bukan persamaan dia tapi cara ingat. Nitrat NO2. Oksigen. Okey, cara ujian dia tadi, ini cara ujian. Yang cikgu tunjuk slide tadi, dia tunjukkan cara hasilkan dan cara uji. Jadi pening pula awak nanti. Untuk ujian, dia simple. Masukkan kayu uji bara, kayu uji menyala. Okey. Gas oksigen terhasil apabila garam nitrat. Ingat tadi, nitrat ada dua gas kan? Iaitu gas nitrogen dioksida. Ini. Dan juga gas oksigen. Okay. So inference apabila awak detect gas itu adalah gas oksigen. So inference ni sebab. So gas yang terhasil, gas oksigen terhasil apabila garam nitrat dipanaskan ataupun klorat 5. Jadi ada ion nitrat ataupun ion klorat hadir. Okey. Boleh okey. Contoh ini garam X. Garam X. Awak panaskan. Panaskan ada gas. So bila dikumpulkan gas itu, awak uji dengan kayu uji berbara, tengok menyala. Maka itu adalah gas oksigen. Jadi bila gas oksigen bukanlah bukan garam karbonat. Tapi mestilah garam nitrat. Okay, macam itulah. Okay. Alright. Kalau CO2, apa dah garam yang mengandungi akan membebaskan CO2? Garam yang mengandungi ion CO3. Tengok CO3, CO2. Mudah sikit lah cara hafal. So ini dia punya step. Dia punya gambar rajah. Kalsium karbonat kan? Kalsium karbonat ada CO3. Bila dipanaskan, CO2 akan terbebas. CO2 terbebas, dia akan masuk ke sini. Masuk ke sini, jadi air kapur akan menjadi keruh. Itu menunjukkan adanya gas CO2 terhasil. So kenapa gas CO2 terhasil? Inference-nya sebab garam itu mengandungi ion karbonat. Ion karbonat hadir. Inference sebab. Ada macam-macam lagi kat sini. Okay. So, diulang cabaran dalam analisis kualitatif ni adalah menghafal. Okay. So kita akan cuba carilah kaedah menghafal tu. Okay, kita tengok sepintas lalu. So sekarang ni untuk jawab latihan, awak jangan stres. Oh lama aku tak hafal lagi. Awak rujuk dulu muka surat 143 ni. Contoh soalan tu bagi tahu gas yang berwarna kuning kehijauan terhasil. Awak pun tak hafal lagi kan? Kuning kehijauan. Tak apa, rujuk dulu. Lama-lama awak faham, oh macam ni cara dia. So baru hafal. Okay, hafal setelah awak faham konsep dia. Itu konsep dia warna-warna tertentu, kayu uji, diuji macam mana,
Contoh kat sini, bila dalam ujian tu dia hasilkan gas kuning kehijauan. Jadi awak rujuk muka surat 143 ni, alamak lupalah hari tu dah hafal. Tengoklah dulu kat sini 143. Kalau kuning kehijauan, awak tengok ada tak gas-gas lain warna kuning kehijauan? Tak ada. Hanya gas klorin. Okey, gas klorin yang terhasil. Okey. Kalau gas tanpa warna banyak. Gas tanpa warna ada hidrogen, ada CO2, ada oksigen. Sebab tu ada ujian dia tu, kayu uji berbara, karbon dioksida, air kapur. Kalau gas hidrogen, kayu uji bernyala, bunyi pop dan terpadam tadi. Okey. Boleh So kat sini awak rujuk dulu muka surat 143. Okey, yang ini dalam ni pun dah ada apa yang cikgu tunjuk dalam slide tadi. Garam nitrat. Okey, terurai kepada dua gas. Okey. Terurai kepada oksigen. Yang ni ada dua gas untuk garam nitrat selain daripada Na dan K. Na dan K ni special. Macam degil sikit. Bukan degil juga, dia special sikit karakteristik dia. Yang mana kalau garam nitrat, semua garam nitrat, okay, ni nitrat lah. Bila kita sebut garam nitrat kat belakang. Ini ion dia, ion positif. Kalau ion kalsium, magnesium, aluminium, zinc, plumbum, cuprum, iaitu cuprum nitrat, plumbum nitrat, zinc nitrat, aluminium nitrat, semuanya akan menghasilkan dua gas. Perhatikan tu. Dua gas iaitu gas nitrogen dioksida. Awak nampak pemerhatian dia wasap perang. Ada wasap perang je, okey. Itu adalah gas nitrogen dioksida. Dan juga ada satu gas lagi tanpa warna. Tanpa warna. Okey. Kecuali dua ion special ni. NAC. Ion NAC. Yang mana untuk nitrat ada ion kalium, ada ion natrium, dia tak ada apa? Tak ada NO2. Okay. Dua ion tersebut, dua ion positif tersebut, dia akan menyebabkan tidak balas pemanasan kesan haba ni tak menghasilkan garam, tak menghasilkan gas nitrogen dioksida. Okey, dan kita tengok untuk garam karbonat. Untuk garam karbonat, okey, kalau kita tengok NAC ni juga dia special. Tapi kalau ini ada gas. Cuma kalau garam karbonat yang ada ion kalium, iaitu kalium karbonat, lepas tu natrium karbonat, dia tidak ni dipanaskan simbol segitiga dipanaskan. Tak terurai. Tak terurai. Okey. Kalau yang nitrat dia terurai tapi hanya ada satu gas saja. Berbanding yang lain ada dua gas. Ni dua gas kan? Ni semua dua gas. Okey. Sama macam karbonat. Karbonat ni kalau kalium karbonat, natrium karbonat iaitu NaC langsung tak terurai. Okey. Manakala selain daripada NaC iaitu kalsium sampai cuprum ni dia hasilkan gas CO2. Okay, so ini kita lihat nitrat dan garam karbonat. Okay, so perhatikan semuanya akan menghasilkan logam oksida. Kalau ion kalsium, ada ion positif kalsium, kalsium oksida. Sama macam ni. Kalsium karbonat, ada kalsium kan? Kalsium oksida. Dan CO3 jadi CO2. Okay. NO3 pula tadi, NO3 ni dia jadi NO2 gas dan juga O2. Okay. Alright, ada soalan kat sini? Dia agak mencabar sikit. Memang agak mencabar sikit. Masih ada ke ni? 12 orang. Okay.
Boleh ke? Ada nak tanya sebelum cikgu proceed sikit lagi? Kesan haba? Tak ada. Boleh ke semua? Garam ni Boleh. risau sikit sebab lagi-lagi kalau online ni risau susah nak nampak lah kan? Okay, kalau okey cikgu teruskan je. Okay, ada poin nombor 3 tu. Garam sulfat lebih stabil. Jadi dia tidak terurai dengan mudah apabila dipanaskan. Garam klorida tidak terurai kecuali amonium klorida yang kita tengok dalam slide tadi. Amonium klorida, ion amonium, gas paling hampir adalah amonia. So, apa dia ciri dia? Awak tengok balik kat 143 tadi. Amonia. Sementara hafal, kita rujuk je dulu. Lama-lama ingatlah amonia ini kan. Apa karakteristik dia? Gasnya berbau sengit. Bau sengit nak gambarkan pun pedih lah, pedih hidung lah tu. Okay. So cara uji dia, kita letakkan kertas limus merah lembap. Sebab apa? Amonia adalah gas beralkali. Okay. Alright. Kita test tu Alright. So seorang tolong jawab nanti. Okay, garam berwarna putih dipanaskan. Banyak garam berwarna putih. Magnesium, kalsium, kalsium karbonat, kalsium klorida, garam kat rumah natrium klorida. Gas perang, okey. Buka muka surat 143. Apakah gas perang yang ada? Okey, cepat-cepat 143. Pukul 10 kita habis ni sebab cikgu ada presentation pula dengan Nitrogen. Nitrogen? Gas perang. Ada satu je. Betul ke? Pada muka surat 143, awak rujuk dulu. Gas perang. Nitrogen dioksida. Nitrogen? Dioksida. Tidak. Okay. So, apakah ion yang paling hampir dengan nitrogen dioksida? NO3. Maksudnya garam nitrat kan? Ada ion nitrat. Okay, kita dah dapat tahu ion negatifnya ion nitrat. Alright. So ini ujian dia lah. Kertas limus biru lembap kepada merah menunjukkan gas ini berasid. Okay. Ada muka surat 143. Dan baki. Baki ni maksudnya garam tu bila dipanaskan, dia hasilkan baki selepas pemanasan tu kuning panas, putih sejuk. Ingat tadi zinc kuda putih? Dah bagi tahu pula. Zinc kuda putih. Ada dua kan? Satu lagi plumbum oxide. Plumbum oxide perang dan putih. Okay? Perang putih ke tadi? Dia confuse lah. Tapi kalau baki bila panas adalah kuning dan bila sejuk adalah warna putih, dia adalah zinc oxide. Jadi kita buat macam ni. Awak dah tahu sekarang ada zinc oxide. Sebab apa zinc oxide? Sebab baki kuning panas dan putih apabila sejuk. Zinc oxide je. So baki yang lain, baki ni maksudnya logam oksida. Logam oksida lain dia tak menghasilkan ciri macam ni. Hanya zinc oxide. So mesti garam tu ada zinc. Ion positif. Jadi sekarang bila gas perang dibebaskan, awak bagi tahu tadi NO2 kan? Maka ion nitrat, maka sini zinc nitrat. Okay. Zinc oxide tambah NO2. Okay, macam tu cara dia. So kat situ inference dia gas. Kenapa gas perang terbebas tadi? Inference sebab kepada pemerhatian kan? Gas nitrogen dioksida dihasilkan, ion nitrat hadir. Tengok cara dia bila awak dah faham. So sekarang masalah nak hafal kan? Baki ialah zinc oksida sebab kuning panas, putih sejuk. Okay, jadi ion zinc hadir. Garam putih ialah zinc nitrat. Okay. Okay. Kita test yang kedua pula.
Alright. Garam berwarna hijau. Ini putih. Putih banyak kemungkinan. Kalau hijau apa tadi? Chlorine. Chlorine to gas. Okay. Garam berwarna hijau. Garam berwarna hijau. Okay. Tak apa. Sebab awak sekarang baru ni kan, baru nak biasakan dengan warna. Kita tengok yang kat bawah tu. Gelembung gas terbebas. Dia menukarkan air kapur jadi kru. Gas apa? Karbon dioksida. Okay, karbon dioksida. Baki berwarna hitam. Baki, bila sebut baki ni, dia logam oksida. Sebab semua pemanasan menghasilkan garam logam oksida. Apakah baki yang berwarna logam oksida yang berwarna hitam? Ada satu saja. Zinc. Plumber. Zinc tadi. Zinc kuda putih. Kuning panas. Putih sejuk. Baru cerita tadi yang cikgu tunjuk dalam kelas saya tu. Dia tak larut. Baki berwarna hitam. Kuprum oksida. Apa? Umum? Oksida. Kuprum. So kat sini, kalau CO2 hadir, ion apa yang ada dalam garam tu? CO3. CO3 kan, sebab ada gas. Ketikkan sikit. CO2 hasil, maka kat sini ada CO3. Dan nak balik. Biasa kita gas selepas logam oksida, nak bagi awak biasalah. Kalau kuprum oksida, maka ion apa yang hadir dekat sini? Kuprum. Ion ni kuprum je lah. Faham tak? Faham. Jadi bila kuprum garam karbonat dipanaskan, dihasilkan gas karbon dioksida kan? Lepas tu macam mana kita nak tahu ion positif ni? Kita tengok baki. Ini baki. Baki ini adalah logam oksida. So awak kena buat sementara ni, awak rujuk lah warna-warna kuprum oksida. Cikgu akan share satu nota yang menunjukkan warna-warna kimia SPM. Macam CuO warna apa, ferrum, Fe warna apa tadi kan. Okay. Okay, so kat situ, Allah. So kat situ, tengok kan, CO2 hadir. Inference dia. Okay, bila CO2 hadir, so itu confirm lah karbonat hadir. Baki ialah kuprum 2 oksida. Kenapa kuprum oksida? Sebab kita tengok sini berwarna hitam. Maka ion kuprum 2 hadir. Okay. Garam hijau ialah garam. Sebab cikgu cakap tadi, kita proceed kepada yang bawah. Sebab tak ingat lagi kan garam apa berwarna hijau. So kuprum 2 karbonat. Sebab ada satu lagi ion yang warna hijau, ion ferrum 2. Okay. Ion ferrum 2. Tapi kenapa kita tahu kuprum? Sebab sini baki berwarna hitam. Okay, last. Kita bincang last untuk kesan pemanasan. Garam warna putih di pemanasan? Banyak. Garam warna putih banyak. Gelembung gas bebaskan menukarkan air kapur menjadi kero. Gas apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Maka ada ion apa? Karbonat. CO3. Karbonat. Garam karbonat. Sekarang tinggal nak tengok apakah ion positif garam karbonat tadi. So kita tengok baki. Baki ni logam oksida. Okay? So awak terus buat persamaan. Lebih mudah. Okay, gas tadi CO2. Settle. Okay, kemudian baki berwarna perang, panas, kuning, sejuk. Ada dua je yang pelik sikit tadi. Kalau zinc oksida, warna panas, warna kuning. Yang ni bila panas, warna perang, kuning, sejuk. Bermula dengan P. Logam oksida apakah? Plumber. Plumber oksida. Pb. Okay, jadi CO2 ion CO3. Pb, PbO, ion PB. Maka garam plumber karbonat.
Okey. Okey, macam itulah. Alright, gas karbon dioksida dihasilkan. Terbebas dihasilkan ion karbonat. Hadir. Baki ialah plumbum 2 oksida. Ingat bila sebut nak tulis dia punya nama mesti ada huruf Roman ni, plumbum. Sebab plumbum ada plumbum 2 plus. Plumbum tak silap ada PB plus. Dia pun ingat-ingat lupa Ion plumbum 2 hadir. Garam putih ialah plumbum karbonat. Macam tu. Okay. Last. Berapa kali last lah. Banyak juga ni Nak pilih yang mana Alright, ni macam susah sikit sebab gas perang dia menukarkan warna kertas limus biru menjadi merah. Cek pada surat 143 gas perang, lepas tu warna limus biru menjadi merah. Gas apa? Nitrogen. Nitrogen dioksida. Nitrogen ke nitrogen dioksida? Nitrogen dioksida. Okay. Bila awak sebut gas, kalau nitrogen N2. Kalau nitrogen dioksida NO3, NO2. Jadi sebut bagi habis Jadi sekarang gas nitrogen dioksida. Garam apa yang hadir? Garam apa pula? Ion apa yang hadir kalau NO2? NO3. Nitrat. Nitrat. Maka ada nitrat. Maka garam NO3. Sekarang baki berwarna hitam. Baru jumpa tadi. Ada satu je logam oksida berwarna hitam. Apa dia? Kuprum oksida. Lupa dah. Kuprum oksida. Maka dia adalah kuprum 2 nitrat. Okay. Inferen dia, gas perang warna biru pada merah ialah gas berasid, itu gas nitrogen dioksida. Ion nitrat hadir. Baki warna hitam tadi adalah kuprum 2 oksida, maka ion kuprum 2 hadir. Garam biru ialah garam kuprum 2 nitrat. Okey. Okay, so tugas awak hafallah semua pemerhatian, gas, ujian, InsyaAllah dapat jawab dengan baik. So ada beberapa ni, cuba buat sendiri, dan buat kesimpulan. Okay, lepas tu kita akan sambung nanti ujian pengesahan semua tu lah. Lagi mencabar, so cikgu harap awak baca dulu. Yang ni baca dulu, supaya bila cikgu explain nanti awak lebih cepat tangkap lah So hari ni kita hanya tengok pada kesan haba